Hospital Tawau dan Ranau. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama-sama saya Sofizah Munirah Wahab dalam berita Sabah FM. Sabah mencatat 10 kes baru positif COVID-19 semalam. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di negeri ini 225 kes. 4 kes masing-masing di Tawau dan Tuaran serta Lahadatu 2 kes. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Tawau mencatat bilangan tertinggi kes COVID-19 iaitu 67 kes, diikuti Lahadatu 38, Kota Kinabalu 29, Sandakan 19, Tuaran 16 dan Kinabatangan 14. Sementara Beaufort 8 kes, Kunat dan Putatan masing-masing 7, Kota Belud 5, Sepitang dan Penampang masing-masing 4, Papar, Ranau dan Semporna masing-masing 2 dan Tambunan 1 kes. Manakala bilangan pesakit COVID-19 yang sembuh seramai 33 orang. Pusat Kawalan COVID-19 Sabah memutuskan untuk menyeragamkan waktu operasi di samping mengeluarkan tata cara pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 2. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung dalam kenyataan berkata, perniagaan makanan dan keperluan asas seperti pasar raya, kedai runcit, kedai serbaneka, bakery dan restoran serta penghantaran bermotosikal dibenarkan beroperasi bermula 6 pagi hingga 6 petang. Manakala pasar awam dibenarkan beroperasi bermula 6 pagi hingga 2 petang, restoran makanan segera dibenarkan beroperasi dari 9 pagi hingga 6 petang. Sementara pasar malam, tamu dan bazar Ramadan tidak dibenarkan beroperasi. Namun kebenaran operasi berkenaan tertakluk beberapa syarat yang perlu dipatuhi, seperti restoran makanan segera hanya dibenarkan untuk pembelian pandu lalu dan pasar awam perlu memastikan jarak sosial dipatuhi serta mengawal jumlah pelanggan. Awam dan pengangkutan komersial merangkumi perkhidmatan dan barangan perlu hanya dibenarkan beroperasi dari 6 pagi hingga 6 petang. Sementara stesen minyak waktu operasi mulai 6 pagi hingga 6 petang. Bengkel dan kedai tayar yang berdaftar dengan Jabatan Kerja Raya beroperasi 3 kali seminggu, iaitu Isnin, Rabu dan Jumaat dari 8 pagi hingga 2 petang. Industri kilang berasaskan makanan dan perubatan dibenarkan beroperasi bermula 8 pagi hingga 5 petang, manakala operasi sistem tukar barang tidak dibenarkan sama sekali. Institut Latihan Perindustrian Kota Kinabalu ILPKK sedang menyiapkan 4 lagi kotak intubasi untuk didermakan kepada Hospital Tawau dan Hospital Ranau. Pengarah ILPKK Sudirman Hamadi berkata, setakat ini pasukan CSR ILPKK telah menghasilkan 10 kotak intubasi untuk diserahkan kepada Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah di Likas Kota Kinabalu, Hospital Queen Elizabeth dan Hospital Queen Elizabeth II Kota Kinabalu, Hospital Tuaran serta Hospital Beaufort. Beliau ditemui pemberita RTM di Institut Latihan Perindustrian Kota Kinabalu. Sudirman berkata kotak perlindungan intubasi itu mampu berfungsi sebagai perisai untuk petugas perubatan barisan hadapan semasa melakukan prosedur intubasi kepada pesakit COVID-19. Walaupun kebanyakan petugas menggunakan peralatan perlindungan diri PPE semasa melakukan prosedur berisiko, kotak itu akan memberikan perlindungan tambahan daripada terkena titisan sekresi pernafasan daripada pesakit dan mengurangkan lagi risiko terdedah kepada jangkitan semasa. Berita ini disiarkan dari Sabah FM. Seterusnya, UMNO bahagian Kelabakan menyatakan komitmen untuk membantu kerajaan menyampaikan sumbangan keperluan harian sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuasa. Dalam situasi PKP ketika ini, ketuanya Andy Muhammad Suryadi Bandi tidak menolak kemungkinan berlaku kelewatan agihan bantuan, namun pihaknya akan berusaha untuk memastikan bantuan sampai kepada penduduk terutama yang tinggal di pedalaman termasuk di pulau-pulau daerah itu. Beliau berkata demikian di Tawau. Katanya semua pihak harus memikul tanggungjawab dan bekerjasama dalam menjaga kebajikan rakyat terutama ketika PKP.
Ini kerana pergerakan penduduk sangat terbatas untuk mendapatkan keperluan makanan. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada golongan sukarelawan yang bertugas lumus membantu menyampaikan bantuan kepada golongan sasar. Sebanyak 550 pek barangan keperluan harian diagihkan Majlis Belia Sabah ABS kepada 2,800 golongan B40 di seluruh Sabah sejak 21 Mac sehingga Khamis lalu. Bantuan itu adalah hasil kutipan MBS menerusi program rayuan sumbangan dapur belia dari Belia untuk Semua yang mampu dilaksana 18 Mac yang mula dilaksanakan 18 Mac lalu berikutan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP oleh kerajaan bagi membendung penularan COVID-19. Presiden MBS Ahmad Farid Sainuri ketika dihubungi pemberita RTM di Kota Kinabalu berkata, agihan barangan dapur itu akan diteruskan lagi dalam tempoh fasa kedua PKP sehingga 14 April ini. Sehubungan itu, beliau merayu pelbagai pihak tampil menyumbang kepada MBS menerusi program tersebut bagi membolehkan MBS menyalurkan bantuan kepada golongan B40 yang terjejas akibat COVID-19. Setakat ini terdapat 2 cawangan pusat pengumpulan dan agihan bantuan MBS yang beroperasi iaitu di Universiti Apartmen Kota Kinabalu dan Pejabat Mara di Tawau. Langkah kerajaan membenarkan bengkel dan kedai tayar terpilih beroperasi sepanjang fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan PKP memberi kelegaan kepada pengguna jalan raya di negeri ini. Bengkel dan kedai tayar beroperasi setiap Isnin, Rabu dan Jumaat dibuka bermula jam 8 pagi hingga 2 petang. Ketika ditemui kru berita RTM di Kota Kinabalu, rata-rata orang ramai menyifatkan perkhidmatan bengkel kereta dan kedai tayar penting sekiranya berlaku kerosakan terutama bagi mereka yang keluar bekerja sepanjang PKP dan berlaku kecemasan seperti ke hospital. Bagi Kota Kinabalu, Tawau, Sandakan, Keningau, Lahad Datu, Penampang, Tuaran, Beaufort, Ranau, Papar, Sepitang, Tenem dan Kudat hanya 3 buah bengkel dibenarkan. Sementara daerah lain 2 bengkel dibenarkan. Tajuk berita utama sekali lagi. COVID-19, Sabah catat 10 kes baru positif, jadikan jumlah keseluruhan 225 kes. PKP Fasa 2 Pusat Kawalan COVID-19 Sabah seragam waktu operasi perniagaan dan perkhidmatan. 4 kotak intubasi diderma ke Hospital Tawau dan Ranau. Sekian berita tadi disunting Jonara Mahid. Ikuti lebih banyak berita di Facebook Berita RTM Sabah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Radio Malaysia, Radio Malaysia, Radio Malaysia, Tawau FM. Radio Malaysia, Tawau FM. Radio Malaysia, Tawau FM. Lihat anda. Terima kasih kami ucapkan untuk anda. Terima kasih kerana duduk di rumah ya. Kita patuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah memasuki fasa kedua sehinggalah 14 April ini. Jadi jangan ada yang pening-pening ya. Jangan ada yang resah gelisah. Semua demi kebaikan kita kerana kita nak putuskan rantaian COVID-19 daripada terus merebak. Jadi sangat penting untuk kita menjaga kebersihan, jaga keselamatan dan juga jaga pemakanan. Dan juga antara yang menarik kami nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan sepasang suami isteri dari India yang baru-baru ini telah mendapat cahaya mata kembar lagi kan. Dan cahaya mata tersebut telah diberikan nama sebagai Corona dan juga COVID sempena kelahiran bayi mereka dalam suasana lockdown yang sedang dikuatkuasakan di India susulan penularan pandemik COVID-19. Dan bukan itu saja,
bila saya scroll di Facebook kan, ada juga nama-nama yang dicarangkan oleh netizen kita untuk bayi yang bakal lahir dalam keadaan Perintah Kawalan Pergerakan ni. Antara nama yang dicarangkan Farid Gardenia, Sharifah Corona, Siti Sanitizer. Ada yang mencarangkan nama Mask Hidayu, Kiah Lockdown, Dolah Dalgona dan juga Nur Netizen Dis lah. Itu dia, lucu lah. Macam-macam nama yang dicadangkan. Apapun, teruskan bersama-sama dengan kami Nasional FM. Oke guys, sampai sudah. Tolong doakan juga ya. Istri saya bersalin 7 hari bulan masuk uat, 8 hari bulan insya Allah bersalin. Jadi tolong doakan supaya semuanya berjalan lancar. Oke, makasih. Bye, assalamualaikum. Pura